Perjanjian gencatan senjata di Lubnan ini palsu. Dan jika Anda tertanya-tanya kenapa konflik di Timur Tengah ini nampaknya berhenti di tengah-tengah pertempuran dengan satu perjanjian yang tidak bermakna, dan kenapa peperangan ini tidak pernah benar-benar tamat secara muktamad, selamat datang, ini adalah JNS TV. Mari kita teruskan. Untuk memahami konflik pelik di Timur Tengah, dan khususnya apa yang sedang berlaku sekarang di Lubnan antara Israel dan Iran, Anda perlu kenal pasti coraknya terlebih dahulu. Dan Anda boleh lihat corak itu dengan jelas apabila Anda melihat sejarah Lubnan. Lubnan direka dalam banyak cara sebagai satu eksperimen. Ideanya ialah satu sistem perkongsian kuasa antara kumpulan agama dan politik yang berbeza, terutamanya selepas kemerdekaannya, dan baru-baru ini diformalkan di mana kuasa dibahagikan antara Kristian, Sunni, Syiah dan lain-lain. Tidak mengejutkan, ia sebenarnya tidak berfungsi. Sistem yang rapuh ini akhirnya runtuh semasa Perang Saudara Lubnan pada tahun 1975, yang berlangsung selama kira-kira 15 tahun. Kumpulan-kumpulan yang berbeza membina pasukan bersenjata mereka sendiri, dan apabila perang tamat, banyak struktur bersenjata itu tidak benar-benar lenyap sepenuhnya. Hizbullah adalah yang paling berjaya dan menjadi sebuah negara dalam negara. Tetapi kita akan bincangkan itu sebentar lagi, kerana konflik dengan Israel sebenarnya tidak bermula dengan Hizbullah. Ia bermula dengan kumpulan yang dipanggil PLO, iaitu Kumpulan Pengganas Palestin yang telah berpindah ke Lubnan dan menjadikan tugas mereka untuk membebaskan Palestin melalui keganasan, terutamanya di sempadan dengan Israel. Pada tahun 1982, Israel memasuki Lubnan untuk menyingkirkan PLO yang telah melancarkan serangan dari selatan selama bertahun-tahun, dan mereka berjaya. PLO telah diusir, kepimpinannya dipindahkan, dan kehadiran operasinya di Lubnan telah dibubarkan. Namun, Israel telah bergerak sedikit lebih jauh daripada apa yang Amerika Syarikat sanggup sokong, mara ke arah Beirut dan bukannya berhenti pada jarak 40 km seperti yang mereka janjikan. Dan imej-imej yang muncul daripada kempen itu telah mencetuskan tekanan hebat ke atas Washington daripada sekutu-sekutu Arab mereka. Ironinya, imej-imej ini bukanlah disebabkan oleh Israel, tetapi sebenarnya akibat konflik antara Arab Kristian dan Arab Muslim. Namun, kebenaran tertinggal di belakang pembohongan media dan kerosakan telah pun berlaku. Amerika Syarikat, kerana bimbang hubungan mereka dengan negara-negara Arab, campur tangan secara diplomatik, menghentikan Israel dan menjadi orang tengah dalam perjanjian yang membenarkan PLO keluar dengan selamat dan bukannya dimusnahkan, dan visi strategik yang lebih luas pun runtuh. Dalam kekosongan yang berlaku selepas itu, Iran membina Hizbullah. Satu ancaman telah dihapuskan dan malangnya ancaman yang lebih berbahaya pula tercipta. Pada tahun 2000-an, selepas hampir 2 dekad mengekalkan zon keselamatan di selatan Lubnan dan berperang dengan pemberontakan Hizbullah yang semakin kukuh, Israel berundur di bawah tekanan antarabangsa dan domestik yang berterusan. Dan sebaik sahaja Israel berundur, Hizbullah mengambil alih, mengukuhkan kawalan dan mengisytiharkan kemenangan, menggambarkan pengunduran itu sebagai bukti bahawa penentangan berterusan boleh memaksa Israel berundur. Sebenarnya, tiada kemenangan yang sebenar. Mereka hanya tidak kalah sepenuhnya, dan bagi mereka, itu sudah dianggap sebagai kemenangan. Tetapi, sebagai proksi Iran yang sebenar, mereka faham bahawa kemenangan lebih kepada meyakinkan orang ramai bahawa mereka menang berbanding kejayaan ketenteraan yang sebenar. Naratif itu menjadi alat perekrutan jangka panjang mereka, alat pembiayaan, dan pelan strategik. Konflik itu berakhir dengan efisien, tetapi mereka tidak berhenti. Konflik itu menjadi begitu teruk, sehingga PBB pun campur tangan. Namun mereka tetap tidak mematuhi mana-mana bahagian perjanjian tersebut. Serangan terus berlaku dan perancangan untuk pengembangan mereka mulai dijalankan. Pada tahun 2006, Hizbullah melintasi sempadan, menculik askar Israel dan mencetuskan perang berskala penuh. Israel melancarkan kempen ketenteraan yang besar dan pada satu ketika mempunyai peluang sebenar untuk mengganggu laluan bekalan utama Hizbullah melalui Syria pada masa Iran sedang berada di bawah tekanan dan kurang berupaya untuk bertindak balas. Tindakan ini sebenarnya boleh menamatkan Hizbullah, tetapi sekali lagi, tekanan antarabangsa mendesak untuk gencatan senjata sebelum perkara itu dapat berlaku. Resolusi 1701, PBB menyeru perlucutan senjata Hizbullah tetapi tidak menyediakan sebarang mekanisme untuk menguatkuasakannya. Israel mematuhi bahagian mereka dalam perjanjian itu dan yang mengejutkan, Hizbullah tidak. Hizbullah membina semula daripada ribuan roket kepada puluhan ribu sehingga melebihi 150,000. Kemenangan yang tidak lengkap sekali lagi menghasilkan musuh yang lebih kuat. Dan kemudian, sekali lagi, dalam pusingan terbaru, selama bertahun-tahun, Hizbullah terus melepaskan tembakan. Terdapat gencatan senjata, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Dalam beberapa minggu selepas 7 Oktober, mereka turut serta. Hakikat bahawa orang ramai sudah begitu biasa dengan roket yang ditembakkan sehingga mereka tidak lagi merasakan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata sebenarnya agak tidak masuk akal.
Dan pada ketika ini, Israel sudah cukup. Mereka telah bersiap sedia untuk ini selama bertahun-tahun, mengetahui dan memerhati Hezbollah berkembang. Mereka paham bahwa satu lagi konfrontasi adalah tidak dapat dielakkan. Jadi, Israel melancarkan salah satu kampanye paling canggih yang pernah dijalankannya, melemahkan kepimpinan Hezbollah secara meluas, menyasarkan infrastrukturnya, dan mengurangkan senjatanya dengan ketara. Dan sekali lagi, gencatan senjata. Dan sekali lagi, permulaan untuk membina semula. Ia adalah corak yang sama berulang kali. Pengganas memperhebatkan serangan, Israel melancarkan perang yang disokong oleh Amerika Syarikat. Apabila mereka hampir ke penghujung, Amerika Syarikat menghentikan mereka. Pengganas tercedera tetapi tidak mati. Mereka berkumpul semula, membina semula dan terus beroperasi. Jadi soalan yang jelas ialah, kenapa perkara ini terus berlaku? Dan untuk menjawabnya, anda perlu faham bahawa Amerika Syarikat tidak pernah hanya mempunyai satu matlamat di Timur Tengah. Ia sentiasa mempunyai sekurang-kurangnya 3 matlamat. Dan tragedi Lubnan ialah ketiga-tiga matlamat ini hampir tidak pernah selari pada masa yang sama. Matlamat pertama adalah bersifat geopolitik, iaitu memastikan kuasa besar yang bermusuhan tidak memasuki rantau ini. Pertama, Persatuan Soviet, dan hari ini Rusia, China, dan yang paling penting, Iran. Seperti yang Anda mungkin sudah paham, kedudukan geopolitik Timur Tengah adalah sangat penting untuk Eropa dan Amerika. Dan oleh itu, membenarkan musuh untuk mendapatkan pengaruh dan kawalan. Terutamanya apabila anda faham bahawa negara-negara ini cenderung ke arah ekstremisme, ia benar-benar bermasalah. Dan jika anda mahu menghentikan pertumbuhan Soviet pada tahun 1960-an, 70-an atau 80-an, anda langsung tidak berminat untuk membiarkan ia berkembang ke negara-negara Arab. Ini membawa kita kepada perkara kedua. Yang kedua ialah mengekalkan hubungan yang stabil dengan negara-negara Arab, negara yang kerjasama mereka sangat penting untuk keselamatan tenaga, kestabilan serantau dan penjajaran strategik yang lebih luas. Kita tahu tentang minyak, kita tahu tentang perdagangan, kita tahu tentang keupayaan mereka untuk mempengaruhi orang ramai, berjuta-juta orang di seluruh dunia. Dan oleh itu, Amerika sangat berminat untuk memastikan negara-negara Arab kekal mesra. Yang ketiga sudah tentu ialah menyokong Israel, yang telah menjadi tonggak konsisten dalam dasar luar Amerika sejak tahun 1948. Ia bukan sekadar perkara agama sahaja. Ia adalah satu kefahaman bahawa kita sebenarnya satu-satunya entiti barat yang sebenar di sini. Dan jika anda mahu melaksanakan perkara pertama dan kedua, anda memang perlu mempunyai kehadiran yang kukuh di Timur Tengah. Tetapi masalah sebenar di sini ialah kepentingan kedua, mengekalkan Pakatan Arab, telah berulang kali bertembung secara langsung dengan kepentingan pertama, iaitu menyokong sepenuhnya objektif ketenteraan Israel. Dan apabila konflik itu timbul, Amerika Syarikat sering memilih untuk mengehadkan tindakan Israel. Ia bukan kerana mereka mahu Israel kalah, dan Israel sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah, tetapi kerana mereka tidak mampu kehilangan segala-galanya yang lain. Dan dalam praktiknya, ini bermaksud satu corak yang sangat khusus. Israel sepatutnya bergerak untuk menghapuskan ancaman. Ia akan berjaya secara ketenteraan pada tahap tertentu, cukup untuk memastikan kestabilan jangka panjangnya. Dan kemudian, sebelum kejayaan itu dapat dijadikan kekal, operasi itu akan dihentikan, meninggalkan kekosongan. Dan di Lubnan, di Timur Tengah secara keseluruhan, kekosongan tidak akan kekal kosong. Ia akan diisi. Dan apa yang sering mengisinya ialah proksi Iran seperti Hizbullah. Sekarang, saya telah menyebut perkataan Hizbullah berkali-kali. Tetapi, siapakah mereka? Sebenarnya, berbeza dengan kepercayaan kebanyakan orang, mereka sebenarnya tidak dicipta sebagai tindak balas kepada pencerobohan Israel pada tahun 1982. Ini adalah taktik baru yang sering digunakan oleh Iran. Mereka melihat hasil sejarah dan kemudian menulis semula hasil tersebut sebagai niat untuk tindakan mereka. Keputusan untuk menubuhkan Hizbullah dibuat di Tehran pada tahun 1979, sejurus selepas revolusi Iran, untuk membina lingkaran api di sekitar Israel dan khususnya Lubnan kerana kedudukannya yang sangat strategik. Menjelang tahun 1981, agen Iran sudah pun berada di Lubnan untuk membinanya. Dan dari masa ke masa, Hizbullah menjadi sesuatu yang sangat sukar untuk dihadapi kerana ia telah menjadi 4 perkara sekaligus. Pertama, satu pasukan tentera yang sangat bersenjata. Pasukan tentera bukan negara terbesar di rantau ini, lebih besar daripada tentera NATO. Kedua, pelaku politik yang tertanam dalam sistem Lubnan. Mereka sebenarnya dipilih dan mengawal sekolah serta infrastruktur. Ketiga, rangkaian kewangan dan jenayah global. Mereka adalah kartel dadah terbesar di Timur Tengah. Dan keempat, mereka adalah aset strategik utama Iran di sempadan Israel, yang membawa kepada isu yang lebih mendalam.
Hezbollah bukanlah pelaku pengganas yang bertindak secara bersendirian. Ia adalah satu bentuk proyeksi kuasa Iran, dibiayai, dipersenjatai, dan disokong oleh Iran sebagai sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk mengunjurkan kuasa tanpa konfrontasi secara langsung. Kita kini sudah biasa dengan Iran melancarkan peluru berpandu balistik. Tetapi sehingga 2 tahun lalu, perkara itu memang tidak boleh diterima sama sekali. Malah, kebanyakan orang merasakan bahwa mungkin Hezbollah sebenarnya tidak berkaitan dengan Iran. Mereka tidak jelas tentang kaitan secara langsung itu. Kini, ia jelas kepada semua orang, karena Iran telah berdepan secara terbuka. Tetapi Iran cuba sedaya upaya untuk berlagak seperti rakan yang tidak ambil peduli dan sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Jadi, selagi Iran tidak disentuh, Hizbullah boleh menanggung kerosakan, berundur, dan membina semula berkali-kali. Dan itulah yang mereka lakukan sehingga kini. Kerana buat pertama kalinya, keadaan asas yang mereka sudah biasa itu sedang berubah. Sekarang, Amerika Syarikat dan Israel telah melangkaui pendekatan yang sekadar membendung proksi pada tahap sekitar 80%. Mereka kini menyasarkan Iran secara langsung, mengganggu struktur yang telah menyokong Hizbullah selama ini. Menangani proksi telah menjadi kesilapan besar selama bertahun-tahun, karena jika Anda menyingkirkan ketua, badan itu akan mati. Selagi Iran tidak ditangani, tidak pernah ada peluang untuk menentang Hizbullah. Selain itu, negara-negara Arab utama yang biasanya menentang Israel turut campur tangan dalam apa jua cara terhadap negara-negara Arab, khususnya Palestina. Entiti pengganas tidak lagi bertindak dengan tahap kekangan yang sama. Sebaliknya, mereka sebenarnya berminat untuk mengehatkan pengaruh Iran. Mereka tidak berpuas hati dengan Israel, dan secara terbuka, sudah tentu mereka mengecam mereka. Tetapi secara diam-diam, inilah yang mereka harapkan sejak sekian lama, bahwa Israel akan menyingkirkan masalah yang berpunca daripada Iran. Tetapi mungkin, yang paling penting, satu perubahan juga telah berlaku di dalam Lubnan. Satu perkara yang kebanyakan orang terlepas pandang ialah rakyat Lubnan tidak menyukai Hizbullah, tetapi mereka sebenarnya tidak mempunyai keupayaan untuk melawan balik. Sungguh tak dapat dipercayai apabila kita bercakap tentang konflik-konflik ini, kita sentiasa bercakap tentang keputusan di peringkat atasan, tetapi kita sering terlepas pandang rakyat sebenar yang menanggung akibatnya, iaitu rakyat Lubnan dan apa yang mereka mahukan. Dan walaupun mereka berpecah belah, kerana seperti yang kita katakan sebelum ini, terdapat Arab Kristian, Arab Syiah, Sunni dan begitu banyak jenis orang yang berbeza di sana. Ramai orang tidak berpuas hati dengan apa yang sedang berlaku dengan Hizbullah. Sekarang, mereka telah didoktrinkan untuk mempercayai bahawa Hizbullah berada di sana kerana Israel. Tetapi itu tidak benar. Itu hanyalah alasan yang digunakan oleh Hizbullah untuk wujud. Mereka berada di sana supaya Iran boleh mengawal Lubnan, mengekalkan keadaan huru-hara di sana supaya dapat menggunakannya sebagai akses ke laut. Apabila anda dengar bahawa Israel sedang berperang dengan Lubnan, itu salah. Israel sedang berperang dengan Hizbullah yang telah berakar umbi di Lubnan. Israel telah lama menuntut supaya Lubnan bertanggungjawab untuk membubarkan Hizbullah, tetapi kerajaan-kerajaan di sana tidak mampu atau tidak mahu berbuat demikian. Kini, kerajaan baharu Lubnan telah menunjukkan tahap kesediaan politik untuk menegaskan kedaulatan yang tidak pernah wujud dalam dekad-dekad sebelum ini. Ini adalah fenomena baharu, dan merekalah yang telah menandatangani perjanjian itu serta sedang berunding di Washington sekarang. Tetapi inilah sebabnya perjanjian gencatan senjata semasa agak mengelirukan. Anda lihat, di atas kertas, syarat-syaratnya jelas. Hizbullah sepatutnya berundur dari selatan. Tentera Lubnan sepatutnya mengambil alih kawalan dan kerajaan sepatutnya menguatkuasakan kedaulatannya. Tetapi ini sebenarnya tidak pernah berjaya sebelum ini. Dan yang lebih penting, perjanjian ini bukan dengan Hizbullah yang pada dasarnya boleh mengabaikannya. Ia adalah dengan Lubnan yang menjadikannya tidak begitu berkesan. Ingat, Hizbullah ialah negara dalam negara di Lubnan. Ia adalah entiti yang berbeza daripada kerajaan Lubnan. Hizbullah telah mengatakan mereka tidak berminat dengan perjanjian itu. Dan sebelum ini, perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani secara langsung dengan Hizbullah. Sekarang, selepas pembunuhan Nasrallah dan operasi BIPA itu, serta arahan yang sangat ketat dari Iran, mereka tidak bersetuju. Sebab itulah Israel tidak berundur sepenuhnya. Ia mengekalkan kedudukan dan menjelaskan bahawa ia tidak akan membenarkan satu lagi kitaran pembinaan semula, walaupun itu bermakna sedikit konfrontasi dengan Amerika Syarikat. Jadi, kenapa mereka benar-benar melaksanakan gencatan senjata sekarang, sedangkan Israel tidak mahu? Orang Lubnan juga sebenarnya tidak begitu mahukannya, kerana ia membantu mereka apabila Israel mengalahkan sebahagian daripada Hizbullah, dan Hizbullah juga sebenarnya tidak berminat untuk bersetuju dengannya. Baiklah, itu membawa kita kembali kepada kepentingan Amerika Syarikat yang kita bincangkan sebelum ini. Dan untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat dari sudut yang lebih luas lagi, iaitu perang dengan Iran. Kita semua tahu bahawa Hizbullah adalah proksi paling penting bagi Iran.
Kedudukannya yang berada di barisan hadapan menentang Israel bermakna melemahkan Hizbullah adalah satu tamparan langsung kepada strategi serantau Iran. Dan dengan Iran sedang berunding secara meluas dengan Amerika Syarikat, ini adalah sesuatu yang mereka tidak suka. Langsung tidak suka. Apabila perjanjian itu dimeterai dengan Iran, kedua-dua Amerika Syarikat dan Israel telah menjelaskan bahawa Hizbullah tidak akan dimasukkan dalam perjanjian ini. Tetapi Iran dengan cepat menyedari bahawa inilah peluang terbaik untuk mereka mendesak habis-habisan yang selain menguntungkan mereka dari segi strategi, turut menambah jurang antara Israel dan Amerika Syarikat, sesuatu yang sangat mereka minati. Dari perspektif Iran, jika pertempuran berhenti dengan Iran tetapi berterusan di Lubnan, maka Iran kehilangan aset terpentingnya tanpa dapat bertindak balas secara langsung. Selama 40 tahun, Iran membina Hizbullah sebagai satu bentuk pencegahan, satu polisi insurans yang boleh diaktifkan terhadap Israel. Dan strategi itu berjaya, tetapi ia bergantung kepada laluan bekalan yang stabil, kepimpinan yang dilindungi dan negara Lubnan yang lemah. Ketiga-tiga syarat itu kini sedang tertekan. Amerika Syarikat mahu Iran terikat dalam satu perjanjian. Dan itu tidak selari dengan apa yang Israel perlukan sekarang, iaitu keselamatan di sempadan kami. Iran telah menggagalkan semua ini. Mereka memahaminya, sebab itu mereka semakin tegas dengan tuntutan mereka terhadap Hizbullah. Sekarang, bagi Amerika, Hizbullah bukanlah perkara paling besar di dunia, tetapi perjanjian Iran ini adalah, dan mereka sanggup mengorbankannya, walaupun itu sangat buruk untuk Israel. Sekali lagi, corak yang sama muncul. Kali ini bukan negara-negara Arab yang memberi tekanan, tetapi ia berkaitan dengan kepentingan Iran dan Amerika di sana. Jadi, satu gencatan senjata diumumkan dengan beberapa hantaran menarik di Truth Social oleh Trump. Tetapi Netanyahu menegaskan bahwa kepentingan Israel akan tetap dipertahankan. Dan saya ingin berterus terang dengan Anda tentang jurang antara kedudukan kita sekarang dan di mana kita sepatutnya berada. Kerana saya rasa versi yang jujur ini sebenarnya lebih memberi harapan berbanding liputan sensasi mengenai gencatan senjata bersejarah yang mungkin tidak berkekalan. Gencatan senjata ini berlangsung selama 10 hari dan dilaporkan ia adalah sesuatu yang Netanyahu terpaksa terima akibat tekanan daripada Trump, bukannya sesuatu yang Israel inginkan mengikut kehendaknya sendiri. Sekali lagi, Netanyahu tidak akan menyatakannya secara terbuka. Tetapi jika Anda lihat kemana arah angin di Israel dan bagaimana perasaan rakyat tentang perkara ini, jelas sekali bahwa ini tidak selari dengan agenda Israel. Netanyahu tidak mahu satu lagi kemenangan separa di mana realitinya Hizbullah boleh terus membahayakan penduduk di utara. Ia tidak kelihatan baik untuk sesiapa pun. Oh ya, tentera Israel akan kekal di sana, yang bermaksud kemungkinan lebih ramai korban. Sekarang, mereka sedang berusaha membinanya dengan cara yang serupa dengan Hamas, iaitu zon penampan kuning di mana tentera kita boleh berada supaya mereka tidak boleh melintasi sempadan. Tetapi, Hizbullah masih belum dilucutkan senjata. Tentera Lubnan masih kekurangan senjata berbanding Hizbullah di wilayah mereka sendiri. Teks gencatan senjata ini lebih baik daripada mana-mana perjanjian sebelum ini dari segi apa yang ia lindungi untuk Israel. Tetapi, ia masih merupakan jeda dalam konflik yang Perdana Menteri Israel sendiri katakan belum berakhir. Semua ini bukanlah keamanan. Ia adalah ujian. Sama ada keadaan yang wujud sekarang boleh diubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih berkekalan. Sesuatu yang saya sendiri tidak nampak mungkin. Lihat, saya benar-benar tidak fikir gencatan senjata ini bermakna apa-apa. Dan saya memang tidak menyokongnya. Bagi saya, keselamatan Israel adalah keutamaan tertinggi, walaupun saya faham ada faktor lain yang terlibat. Dan ramai orang sangat marah tentang perkara ini. Kita sudah terlalu lama terjebak dalam kitaran perang, dan rasanya seperti kita sekali lagi terpaksa mengalah untuk menghadapi konflik ini tidak lama lagi. Namun, jika kita melihat kepada corak-corak sebelum ini, ada sesuatu di sini yang sedikit berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Israel memasuki pusingan konflik kali ini dengan maklumat risikan tentang struktur komando Hizbullah yang berbeza secara ketara berbanding apa yang mereka miliki dalam pusingan-pusingan sebelum ini. Operasi Pager bukan sahaja cemerlang dari segi taktikal. Ia mencerminkan bertahun-tahun kerja risikan yang sabar dan sistematik sehingga berjaya menembusi komunikasi Hizbullah pada tahap yang tiada siapa di luar Israel sangka boleh berlaku. Saya rasa Hollywood pun takkan terfikir mengenainya. Persediaan sebegitu bukan berlaku hanya sebagai tindak balas kepada krisis. Ia adalah sesuatu yang telah dibina selama bertahun-tahun oleh mereka yang faham bahawa satu pusingan lagi akan berlaku dan mereka berniat untuk bersedia dengan cara yang Israel tidak bersedia pada tahun 2006. Penegasan Netanyahu untuk mengekalkan hak ketenteraan walaupun semasa gencatan senjata bukanlah kerana degil. Sebenarnya ia adalah pengajaran daripada tahun 1982, 2006 dan 2024 yang diterapkan secara jelas. Pengajaran yang belum diterapkan ialah, tanpa kemenangan yang jelas, perkara ini hanya akan berlarutan dengan lebih banyak korban dan membawa kepada pusingan seterusnya.
Israel telah menyaksikan sebanyak 4 kali gencatan senjata menjadi mekanisme yang membolehkan Hizbullah membina semula kekuatan mereka. Kali ini, teks gencatan senjata mengekalkan keupayaan Israel untuk menghalang perkara itu daripada berlaku. Dan itu adalah perbezaan struktur yang benar-benar penting. Tetapi, ia juga bermakna perang sebenarnya belum benar-benar berakhir. Kerajaan Lubnan pergi ke Washington, walaupun Hizbullah melarangnya, menolak naungan Iran, menunjukkan apa yang mereka coba lakukan dengan kapasiti terhad, tetapi dengan keazaman politik yang sebenar untuk menjadi sebuah negara yang mentadbir dirinya sendiri adalah sesuatu yang mengagumkan. Dan itu sangat bagus. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah konflik-konflik ini. Kerajaan Lubnan mungkin benar-benar akan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Ini akan menjadi sesuatu yang bersejarah. Dan itulah agenda utama untuk cuba mendapatkan sebanyak mungkin negara menyertai perjanjian damai dengan Israel supaya kita semua boleh bertindak bersama-sama dalam menghentikan keganasan. Ia kelihatan seperti fantasi, tetapi perjanjian dengan Mesir suatu ketika dahulu juga begitu. Tetapi dengan semua perkara yang diperkatakan ini, masih terdapat puluhan ribu rakyat Israel yang belum dapat pulang ke rumah mereka di utara selama lebih 2 tahun. Ini adalah satu lagi kekecewaan, satu lagi perasaan terkejut yang akhirnya hanya akan menyebabkan lebih ramai mangsa pada masa akan datang. Dan adalah penting untuk mengiktiraf pengorbanan pribadi begitu ramai orang demi matlamat geopolitik yang lebih besar. Kemarahan yang dirasai terhadap perjanjian ini adalah sesuatu yang boleh difahami. Israel telah berjuang untuk mendapatkan sempadan utara yang selamat sejak penubuhannya. 80 tahun penglibatan Amerika di Lubnan, kadang-kadang membantu, kadang-kadang menjadi halangan, sentiasa rumit, telah membawa kita ke satu detik di mana keadaan struktur untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini mula menunjukkan sedikit keselarasan. Ia masih belum sampai ke tahap itu, masih banyak yang perlu dilakukan. Tetapi diharapkan kita mula belajar daripada sejarah untuk memahami bahawa penangkalan atau perjanjian gencatan senjata sebenarnya tidak membawa makna yang besar. Anda lihat, apa yang akan berlaku seterusnya masih belum ditentukan. Tetapi saya rasa adalah penting untuk Anda memahami sepenuhnya beratnya segala yang telah terbina hingga ke tahap ini. Seperti biasa di Timur Tengah, Anda berdepan dengan isu-isu mikro geopolitik yang kecil dan juga isu-isu makro, kepentingan yang berbeza, keperluan yang berbeza, negara-negara yang berbeza. Dan saya rasa pada ketika ini, kita semua faham bahawa menamatkan keganasan, khususnya menamatkan sebuah negara pengganas, adalah sangat-sangat penting. Namun, pada masa yang sama, pertimbangan mengenai minyak dan perjanjian damai selalunya lebih diutamakan. Itu adalah sesuatu yang sebagai sebuah masyarakat, kita tidak boleh tuntut. Saya telah katakan pada permulaan episod ini bahawa saya rasa perjanjian gencatan senjata ini adalah palsu kerana memang ia palsu. Tiada gencatan senjata. Semua orang masih bertempur. Ia hanyalah sekeping kertas untuk membuatkan ia kedengaran seperti ada kemajuan walaupun sebenarnya tiada. Ya, keadaan sedang berubah. Ya, persefahaman bergerak ke arah yang positif. Tetapi Hizbullah masih belum lenyap. Ya, mereka telah dikurangkan dengan sangat besar, sangat drastik. Saya rasa 90% daripada keupayaan mereka telah dihapuskan, menurut kata Netanyahu semalam. Tetapi pada masa yang sama, kita tahu dengan 10% itu, mereka boleh membangunkannya sehingga 200 dan 300%. Dan itu adalah sesuatu yang kita semua perlu tuntut. Saya Iraka, dan jumpa lagi lain kali.